Okey, klik text tool. Kemudian klik pada paparan dokumen. Okey, taipkan teks. Okey, selamat datang ke Taman Indah. Okey, selepas siap kita type, okey, kita tekan tag ataupun klik di mana-mana bahagian selain daripada perkataan ini. Okey, tujuannya adalah untuk aktifkan pilihan teks. Okey, sama ada klik di mana bahagian luar, okey, di luar kawasan teks ini ataupun tekan ke kunci tab pada keyboard. Okey, kalau kita klik text tool, kita klik pada paparan dokumen dan kita type, okey, perkataan tu tidak akan turun ke baris baru melainkan kita tekan enter. Okey. Jadi kalau kita nak buat selamat datang ke Taman Indah, ke Taman Indah ni kita nak ke baris baru, okey, kita perlu tekan enter sebelum kita tarik ke Taman Indah. Okey, contohnya macam ni. Okey, typekan selamat datang. Okey, kita tekan enter. Tekan enter. Taman Indah. Okey, jadi itu cara untuk turun ke baris baru. Okey, dah siap type, tekan ke kunci tab ataupun klik pada mana-mana bahagian luar selain daripada pilihan teks ni ataupun di luar kawasan teks. Okey. Ada satu lagi cara. Okey. Kita klik text tool. Okey, sebelum kita menaip, kita buat dahulu sempadan kawasan untuk teks. Okey, jadi kita drag mouse. Okey, katalah sampai ke sini. Okey, jadi lebarnya banyak tu, tingginya sebanyak itulah. Jadi selepas siap kita buat sempadan untuk teks, kita type. Jadi teks kita akan berada di dalam lingkungan kawasan biru ini. Okey, kalau dah kita type melebihi kawasan biru, dia akan automatik turun ke baris baru. Okey, contoh, okey, selamat datang ke Taman Indah. Jadi Taman Indah tu dia akan automatik turun ke baris baru. Okey, sebab dia dah melebihi kawasan sempadan teks. Okey, jadi itu adalah cara untuk kita menaik teks di dalam Macromedia Freehand. Okey, macam mana cara kita nak tukar font? Okey, jadi kita tengok. Okey, contohnya kita ambil font yang ni, jadi pastikan kita aktifkan font yang kita nak ubah dia punya saiz, warna dan sebagainya. Okey, cara nak aktifkan, yang pertama kita boleh klik saja ataupun yang kedua kita drag perkataan tersebut. Okey, bila kita aktifkan, bahagian properties objek automatik akan tunjukkan pilihan ataupun properties bagi teks yang kita pilih. Okey, jadi di sini kalau kita tengok, dia akan tulis, dia akan paparkan. Okey, teksnya adalah jenis Arial, saiznya 24 point. Teks warna ataupun teks fill adalah color hitam. Jadi cara nak menukar font adalah, okey, kita tengok di bahagian bawah ni. Okey, pilih font yang kita nak. Okey, contohnya yang ni. Okey, size font kita boleh pilih yang ada di sini, ataupun jika kita nak font yang tidak dipaparkan di sini, kita boleh highlightkan font yang ada, kemudian kita masukkan nilai yang kita nak dan kita tekan enter. Okey. Yang ni adalah untuk kita buat bold, italic dan sebagainya lah. Cuma ada beberapa jenis font yang dia tidak ada italic, tidak ada bold dan tidak ada bold italic, bergantung kepada jenis
font. Okey. Jadi nak tukar warna, okey, kita klik pada text field. Nak tukar jenis font, size font dan juga style font, kita klik pada text yang ni. Okey. Nak tukar warna bagi font ataupun teks, kita klik pada text field. Okey. Dia jadi setiap apa yang kita pilih dia berbeza paparan properties. Okey, jadi nak tukar warna kita klik pada text field, pilih warna yang kita nak. Okey. Jadi yang ni adalah jenis basic. Kalau basic tu maksudnya adalah plain color. Okey, jadi plain color. Jadi yang ni plain color kita pilih basic. Dia ada beberapa jenis warna. Tapi untuk perkataan kita hanya boleh guna warna basic sahaja. Okey. Warna lain tidak boleh. Okey. Kalau kita nak guna warna gradient, dia ada cara yang lain. Okey, jadi kita tengok macam mana caranya. Okey, jadi kita buat untuk teks yang ni. Okey. Pilih teks. Okey, ataupun aktifkan teks. Okey, nak aktifkan macam biasa, kita drag ataupun kita klik teks. Okey. Jadi kita tukar dulu size font dan juga jenis font. Okey, kita ambil Arial Black. Okey. Yang ni kita ambil size fontnya adalah 72. Okey. Sekiranya kita type teks menggunakan sempadan teks, okey, dan teks kita dah terlalu besar daripada kita punya sempadan teks, kita boleh tarik sempadan teks ni ataupun kita boleh besarkan sempadan teks. Okey, caranya kita klik, jangan lepas pada bucu sempadan. Okey, klik, jangan lepas, kemudian tarik sempadan teks yang baru, ubah sempadan teks. Okey. Okey, jadi yang bawah tu tak nampak, jadi kita tarik lagi supaya teks yang turun ke bawah itu nampak. Okey, jadi sempadan teks kita sudah berubah. Okey. Kemudian yang ni kita tengok dia left alignment. Jadi kita nak dia center alignmentnya. Jadi kat sini untuk tukar left dan juga center dan justify alignment lah. Jadi yang ni kita pilih center. Okey. Ini untuk alignment. Okey. Cara untuk kita tukar jarak antara baris, okey, di sini. Sini adalah untuk leading. Okey. Contohnya kita ambil 10. Okey, kemudian typekan, kemudian tekan enter. Okey. Yang ini adalah kerning ataupun jarak antara huruf. Okey, cara nak tukar, typekan, kemudian tekan enter. Jadi dia akan lagi jarak lah. Kalau kita buat negatif, dia akan lagi rapat. Okey. Jadi yang ni kita biarkan kosong, tekan enter. Okey, yang ni 10. Okey. Okey, jadi dah tukar jenis tulisan, size dan juga leading. Okey, seterusnya kita nak tukar text field. Okey, jadi klik text field. Okey. Jadi kat sini kalau kita pilih gradient, memang dia tak boleh ditukar. Okey. Basic boleh. Jadi nak pilih gradient dia tak boleh. Tak ada pilihan untuk tukar warna gradient. Okey, kenapa teks ni tidak boleh diubah kepada warna gradient? Sebab ini adalah teks. Okey, teks dia tak boleh warna gradient. Jadi kita kena ubah teks ni kepada bentuk yang biasa. Kena tukarkan teks kepada bentuk biasa, barulah dia boleh ditukarkan kepada warna gradient. Jadi caranya ada dua untuk tukar teks, kemudian klik convert to path. Okey, ataupun klik kanan pada teks, klik convert to path. Okey, yang ni klik convert to path. Okey. Kemudian yang ni dah jadi bentuk, cuma tak boleh ditukar lagi kepada gradient. Sebab ini kalau kita tengok pada propertiesnya, dia adalah group. Maksudnya dia tu adalah dia digroupkan. Jadi kita kena ungroupkan.
Jadi selepas kita klik kanan, pilih convert to path. Okey. Langkah yang kedua, kita klik kanan lagi sekali pada teks. Kemudian kita pilih ungroup. Okey. Jadi dia dah tukar jadi satu-satu baris. Okey. Daripada satu grup, satu kumpulan, dia dah tukarkan kepada 3 kumpulan. Okey. Selamat satu kumpulan, datang ke satu kumpulan dan Taman Indah satu kumpulan. Jadi bila benda ni kita tengok dekat properties, objek iaitu diisytiharkan kepada grup, dia masih lagi belum boleh diwarnakan gradient. Jadi kita kena ungroup sebab sini group. Jadi kita kena ungroupkan lagi sekali. Jadi klik yang ni. Okey. Klik ataupun drag semua sekali, pilih semua sekali. Kita pilih ungroup. Okey. Jadi dia ada satu langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama, klik kanan, ambil convert to path. Okey. Langkah yang kedua, klik kanan, ungroup. Langkah yang ketiga, klik kanan, ungroup. Okey, ada 3 langkah untuk kita convertkan teks kepada bentuk biasa supaya teks itu boleh diwarnakan dengan warna gradient. Okey, jadi sekarang kita dah boleh warnakan teks dengan warna gradient. Okey. Cara nak warnakan, kita kena aktifkan teks ataupun huruf tersebut. Dia boleh buat satu-satu. Okey, warnakan satu demi satu huruf ataupun baris demi baris ataupun satu kelompok ataupun satu kesemua sekali baris. Okey. Jadi di sini kita pilih untuk semua baris. Jadi pastikan kita aktifkan semua baris ni, sama ada kita highlightkan satu demi satu dengan tekan ke kunci shift tanpa lepas ataupun kita dragkan mouse pada kesemua baris. Okey. Langkah yang kedua, kita klik fill basic. Kemudian pada senarai pilihan jenis warna, kita klik pada gradient. Okey, jadi di sini dia dah paparkan gradient. Okey, gradient ni ada pelbagai jenis lah, daripada linear sampailah kepada cone. Okey, di sini adalah untuk warna. Okey, kaedahnya sama saja macam kita nak warnakan bentuk dengan warna gradient. Jadi nak tukar warna, klik pada warna pertama, pilih warna, klik pada warna kedua, kita pilih warna. Okey. Jadi dah siap kita warnakan. Kita klik mana-mana bahagian luar daripada perkataan yang dipilih ataupun tekan ke kunci tab pada keyboard untuk nyah aktifkan ataupun untuk buang selection ataupun pengaktifan teks ini. Okey. Jadi ini adalah teks yang telah kita letak warna gradient. Dan disebabkan teks ini dah jadi bentuk, kita boleh masukkan warna, kita boleh masukkan garisan luar ataupun stroke pada teks ni. Jadi kita boleh masukkan satu demi satu huruf ataupun baris demi baris ataupun kesemuanya sekali. Okey, langkahnya yang pertama mesti highlight ataupun pilih dulu bentuk yang kita nak masukkan garisan. Okey. Jadi bila kita dah highlight, di sini dia akan paparkan fillnya adalah gradient jenis linear. Okey, tapi stroke-nya tak ada di dalam senarai ni. Jadi kita kena bawa mouse pergi kepada ikon pensel, klik pada add stroke. Okey. Jadi stroke tu akan dipaparkan. Kalau nak tebalkan stroke, kita masukkan berapa nilai stroke yang kita nak. Itulah 3 ataupun 5. Okey, ni tebal. Okey, 3. Okey. Kemudian kalau nak ubah warna stroke, kita boleh pilih di sini. Okey. Jadi yang ni terlalu besar dia punya stroke. Okey. Kita juga boleh pilih stroke jenis-jenis yang lain. Daripada brush,
Okey, sampai kepada postscript. Tapi yang biasa kita guna adalah basic, brush dan kaligrafi. Okey, kita ambil brush. Okey, kita ambil default paint. Yang ni kita ambil 40, tekan enter. Okey. Jadi teks kita dah pun siap.